Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okey, kita tunggu dulu masuk ke dalam Facebook Live ni. InsyaAllah seperti biasa pagi ni kita ada seorang tetamu lagi. Tetamu yang Allah bagi banyak kehebatan. Dan tetamu kali ni selalu keluar dekat TV. Subhanallah, Masya Allah. Okey, hari ni kita punya tajuk adalah nak kenal dengan ubah karakter. Kita jemput, jom kita jemput Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Muhammad. InsyaAllah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dah, Ajura? Sihat, Alhamdulillah. Lama tak jumpa Prof live. Face to face, tapi selalu tengok kat TV. Tak Aci yang sudah Aci. Yang sekarang Prof keluar dekat ni kan, Astro. Ada. Astro. Mingguan wanita yang lately. Oh ya, sebenarnya Prof saya sebelum ni, saya rumah saya tak ada TV Prof. 7 tahun tak ada TV. Jadi baru aja ada TV ni. Lately ni lah, last year kalau tak silap saya ada TV. Itu pun sebab suami saya nak tengok bola, dia kata. Okay, kemudian, menarik tu. Tapi bila ada TV pun saya tak tengok TV. Kadang-kadang tak sempat TV pun. Jadi cumanya bila saya pergi rumah mak saya ni memang sentiasa buka Astro Oasis, dia memang buka TV Hijrah. Jadi saya tu, ini saya kenal Prof ni. Lama last 2 years kita jumpa last 2 years back kot. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. InsyaAllah. 2 tahun lepas. Alhamdulillah. Okey Prof, hari ni saya suka sangat tajuk yang Prof bagi hari ni, nak kenal dengan ubah karakter kan. Cumanya saya memang selalu cerita tentang karakter melalui tulisan tangan dan sebagainya. Namun kita nak Ustaz, sebab Prof kan Ustaz juga kan, kupas dari segi nak kenal dan ubah karakter melalui perspektif Islam sendiri. Boleh Prof mulakan? Dia sebenarnya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya lagi banyak belajar daripada Azura sebenarnya ni. Dr. Azura banyak mengajar saya pasal karakter ni juga kan. Allahuakbar. Bila bercakap pasal karakter ni, karakter ni sebenarnya watak. Dia perwatakan kita. Perwatakan ni apa yang orang nampak lah. Saya suka ada seorang bagi tahu, dia kata attitude ataupun sikap aku tetap milik aku, tetapi perwatakan aku ataupun perangai aku bergantung kepada kamu. So ini orang bijak sebenarnya, orang bijak. Dia pemikiran sikap kita tu tak berubah. Kita tak berubah sikap, tapi kita boleh ubah watak. Kita boleh ubah karakter, kita boleh ubah apa kita panggil perangai kita untuk sesuaikan dengan orang. Sebab dalam Islam kita ada 3 benda. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Ini konsep besar asal dia. Pemikiran ni dia akidah tau, dia kefahaman, keyakinan. Saya yakin macam ni. Ataupun mungkin kita faham benda ni gini. Tapi dari sudut akhlaknya kadang-kadang dia berubah-ubah. Sebab saya tahu senyum tu bagus. Senyum ada dalam hadis kata senyum tu sedekah kan. So saya tetap tak berubah. Senyum itu sedekah. Tapi akhlak saya ataupun perangai saya boleh ubah mengikut kesesuaian sebenarnya. Bila saya jumpa ada orang jatuh dalam longkang, saya tak senyum dekat dia. Kan? Sebab mengikut konteks dia. So ataupun mungkin kalau saya senyum, ada orang tu tak suka. Dia kata boleh tak jangan senyum, saya tak suka senyum. So saya punya sikap saya terhadap senyum sama. Tapi saya ubah suai karakter saya untuk disesuaikan dengan keliling kita. So ini ada 2 benda yang kena faham. Ada orang kata kena ubah watak kita dan kita jadi macam orang tu juga. Tak, kita sebab itu penting Zura, saya selalu cakap pasal lelaki dengan perempuan, karakter lelaki dengan perempuan. So kita tak perlu nak ubah kita jadi perempuan. Tapi kita memahami perempuan
dan kita boleh sesuaikan dengan karakter kita untuk menggembirakan orang perempuan, membahagiakan pasangan kita. Itu penting. Ya. Maknanya kita yang kena ubah karakter kita bersesuaian dengan siapa di hadapan kita. Ya, karakter boleh diubah suai, tetapi sikap kita tetap sama. Ya. Sebab itu dalam kajian-kajian ataupun tulisan-tulisan oleh para ulama kita pun dia sebut tentang karakter ni, dia kata ada dua jenis. Satu karakter yang dipanggil fitrah. Karakter fitrah ni contohnya lelaki ni memang sifat asal dia kasar sikit kot. Lelaki dia kasar sikit. Dia bercakap pun lelaki asalnya tak romantik, tak payah nak bohong lah. Tapi kenapa kita perlu ubah bila kita berdepan dengan pasangan kita yang perempuan? Kita kena jadi romantik sebab kita nak sesuaikan. Saya tak berubah, saya tetap lelaki. Ya. Saya tak nak berubah jadi au kan. Tapi kita sesuaikan sebab untuk kita berdepan dengan pasangan kita yang perempuan, mungkin cara kasar tu tidak menggembirakan dia. Bila saya balik pada normal, saya sebalik normal, saya balik pada karakter asal saya lah. So perwatakan ataupun behavior saya boleh ubah. Aku boleh ubah mengikut siapa kamu, tetapi sikap aku tetap hak milik aku. Itu. Maknanya ayat tu betul lah Prof Betul. Saya suka ayat tu pendek tapi mendalam dia punya makna dia. Kita tak nak lelaki yang bertukar jadi perempuan ataupun perempuan yang bertukar jadi lelaki. Kita tak nak orang tua jadi budak-budak. Tapi orang tua yang macam agah-agah budak-budak kan, macam tak kena dengan perangai orang tua sepatutnya lah. Tapi itu yang orang tua yang bijak nama dia. Okey. Cumanya kena bersesuaian dengan keadaan, tempat, situasi dengan siapa berhadapan. Contoh macam saya perempuan kan. Saya tak boleh lah senyum suka hati kat lelaki mana-mana. Contoh kan. Sebab wanita ni dia tarikkan pada lelaki ialah kecantikan. So bila dia senyum, kalau menambahkan cantik, itu bahaya. Mau cair lelaki. Betul. Tapi kalau orang lelaki senyum, saya rasa perempuan tak adalah cair macam lelaki cair dekat senyuman perempuan, kan? Dia ada perbezaan tu, dia ada perbezaan. Okey, jadi sebenarnya pada pandangan ustaz kan, sekejap saya panggil ustaz, sekejap saya panggil prof kan. Sebab kat luar orang panggil ustaz kan biasanya, tapi dua-dua orang panggil kan. Tak apa ustaz dia lebih yang mana lebih mesra. Okey, macam sebenarnya sangat pada pendapat ustaz kan, sebenarnya sangat penting ke kita nak kenal karakter kita dan juga dah bila kita kenal dan saya faham macam contoh kalau saya memang amal apa yang saya amalkan, tapi apa-apa dengan izin Allah kan. Jadi kita nak kenal siapa pasangan kita contoh kan. Jadi dari situ bukan kita nak ubah orang lain, tapi kita ubah diri kita. Betul. Supaya bersesuaian. Macam tadi yang ustaz cerita tu lah kan. Ya, saya sebab tu saya selalu bagi tahu cerita dekat orang. Saya banyak belajar ilmu mengenali karakter ni daripada pakar-pakar termasuk pakar karakter grafologi kita lah kan. Allah subhanallah. Sebab dia penting Azura. Bila benda ni kalau orang yang faham tentang karakter, dia akan mudah ubah suai diri dia supaya dia boleh cope dengan suasana. Kadang-kadang kita kata orang tu bukannya tak baik, tapi cara tindakan dia tu, watak dia tu orang keliling tak berapa suka. Dia bukan orang jahat, ya. Tapi saya selalu sebut, saya kata baik perlu, yang kedua cerdik. Baik dan cerdik. Baik dan cerdik. Dia ada ramai je orang baik tak cerdik. Ada juga orang cerdik tak baik. sebab itu bila kita hati baik tapi kita tak ada ilmu untuk menyesuaikan diri kita, Rasulullah kata orang paling bagus, orang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang membahagiakan orang lain. So macam mana kita nak bahagiakan orang lain? Kita bercakap macam orang tua, cakap dengan baby 2 tahun, baby pun stres. Itu nama dia ada kita punya pujangga Arab, dia kata kullu maqamin maqal. Setiap perkataan tu
kena sesuaikan dengan tempat level dia. Ya. Sebab itu saya kata memahami watak ni, memahami karakter ni penting. Kalau kita faham macam-macam sebenarnya dari gerakan tu sebenarnya dia berkait dengan emosi dalaman kan, sebab tu kita boleh kaitkan dengan karakter dia. Contohnya orang yang tinggi dengan orang rendah dia emosi dia lain. Saya selalu pesan dekat kawan-kawan juga, saya kata kalau bercakap dengan orang rendah ni Nabi pun pesan orang rendah ni bila dia bercakap nampak kasar tau. Orang rendah bila dia bercakap dia akan mendongak. Bila mendongak nampak kasar. Kita kata oh dia ni watak dia kasar lah, sebenarnya bukan, ya. Sebab tu bila kita faham kaitan karakter tu, kita akan lebih mudah nak sesuaikan diri dan kita elakkan salah faham. Orang rendah kan, orang rendah bila dia bercakap dia mendongak. Kalau rendah tu saya lah tu Prof. Tak, bila bercakap dengan orang lebih tinggi lah. bila kita bercakap dengan orang lebih tinggi, kita kena dongak. Bila dongak kita kenapa kan? Dia orang nampak macam kasar. Sedangkan dia punya body gerak body tu ya, betul. That's why Rasulullah ajar dekat kita bila marah jangan dongak. Marah kena tunduk. Kita kena tunduk. Kan bila kita berdiri kena duduk. Bila duduk kena baring. Itu maknanya bagaimana kita nak kontrol marah dengan watak kita supaya orang tahu kita dah tak marah dan kita pun boleh kawal kemarahan kita. So ini sebenarnya saya sebab tu saya berminat sangat dengan grafologi tu. Dia ada kaitan dengan gerakan kita. It is not only writing lah. Dia tangan kita. Rasulullah kata bila bercakap dengan orang tangan terbuka. Rasulullah tangan terbuka. Orang tangan berpeluk tubuh, tangan menutup, sebenarnya dia tak friendly. Kita selalu dengar benda tu. Dan konsep asas yang kita perlu faham dalam solat. Kenapa kita tutup tangan kita? Pasal kita tak nak orang lain kacau. Ya. Kita nak dengan Tuhan saja. Allahu Akbar, tutup tangan kita. Cuba semayang, buka tangan. Allahu Akbar, buka tangan keluar. Ya. Itu jadi nampak terbuka sangat. Habis semua orang keliling kita layan nanti. Dia ada kaitan dengan karakter kita. Tapi adakah itu apa dia panggilnya fitrah kita? Mungkin tak. Sebab karakter asas kita ada. Cuma yang itu kita buat, kita praktis untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi ada dua jenis yang kita perlu faham lah. Karakter ni kalau pemikiran, sikap dia masih dalaman. Dia tidak perlu berubah sebenarnya. Kita boleh je berkeras dengan sikap kita, tapi karakter luaran, perwatakan kita tolonglah ambil kira persekitaran. Jangan duduk sombong sangat. Kita ingat yang kita seorang je bagus dalam dunia ni kan. Kadang-kadang ada orang terfikir macam tu pasal dia kata contoh saya ambil contoh. Saya orang Terengganu. Bila orang Terengganu ni bila dia bercakap dengan orang tua memang pantang mak bapak dia sebut aku tau. Saya tak tahu, ada orang negeri lain pun beramai kot yang macam tu. Kita cakap orang tua, kita cakap aku tu kasar. Aku tu agak kasar lah. Kasar kan? Agak kasar. Tapi bila saya berkenalan dengan keluarga Jawa, saya rapat dengan diorang, saya selalu pergi rumah dia. Akhirnya mak dia pesan dekat saya supaya cakap tu janganlah cakap saya, dia kata. Saya tak rapat, saya tak close. Dia kalau boleh aku. Itu maknanya close lah. Ya, lebih rapat, lebih mesra. Kita bila kita first time nak cakap aku dengan orang tua ni, rasa berderai juga air mata, rasa bersalah tu. Tapi itu nama biasa. Dia, betul. Itu nama dia karakter yang kita boleh ubah suai untuk menyesuaikan dengan keadaan sekeliling. Tak ada siapa-siapa betul, tak ada siapa-siapa salah pun. Dunia ni luas, lagi banyak kita pergi mengembara, lagi banyak kita jumpa budaya yang pelbagai. Jadi maknanya kita kena sentiasa berbaik sangka je. Betul Ustaz? Ya, betul. Azura, sebab itu dalam pembelajaran, pengajaran kita pun kita selalu bagi tahu akidah, dia tiga tadi yang saya sebut asas tu. Akidah tak boleh berubah. Ibadah. Ya, akidah tak boleh berubah. Ibadah ada yang spesifik,
ada yang agak terbuka yang boleh dia panggil khilaf ataupun sebagainya. Tapi akhlak adalah satu benda yang sangat terbuka. Kita tak boleh pun nak cakap perangai kita saja yang bagus. Jalan depan orang tunduk, kita kata itu hormat orang tua. Dekat Zimbabwe mungkin tak tunduk pun. Mungkinlah kan. Mungkin dia lalu depan orang tua, dia kenyit mata. Mungkin, kita tak tahu. Cara masing-masing. So itu benda yang perlu kita yang kena faham lah. That's why bila Azura tanya tadi tu, saya tertarik untuk mengenali karakter orang. Untuk kita nak sesuaikan itu sangat penting. Dan ada karakter ataupun ada asas-asas yang kukuh yang ciptaan asal dia yang tu mungkin kita boleh faham secara umum. Contoh, orang perempuan lebih lemah daripada orang lelaki dari sudut fizikal lah kita kata. Sebab itu memang Allah sebut pun. Orang perempuan tak payah, sebenarnya orang lelaki tak payah nak jadi lembut pada orang perempuan. Orang perempuan tak payah nak jadi kuat pada orang lelaki, pasal itu asas fitrah dia. Ya, betul. Kita sebenarnya kita jadi kasar macam mana pun, kita masih wanita, kita masih perempuan pun. So yang itu fitrah asas. Orang perempuan ni dia suka lelaki yang romantik. So penting kita nak faham. Ada orang kata isteri saya dia tak suka sangat Ustaz lelaki romantik. Saya kata itu asas fitrah orang perempuan. Kadang-kadang dia tak tunjuk dengan karakter luaran dia. Dia boleh cakap, dia kata alah tak payahlah romantik sangat, nyampah je contoh ya. Tapi dalam hati kita tak tahu. Sebenarnya that's why yang asas fitrah tu kita kena faham secara umum sebagai panduan, and then yang luaran tu adalah juga karakter yang sering berubah, karakter yang sering berubah pun ada. Sebab kita tahu karakter ni boleh berubah-ubah. Ya, kalau kita istiqamah berubah, lama-lama berubah juga kita. Ya, betul. Dia bergantung juga kalau kita nak berubah, insya-Allah Allah bantu. Betul kan Ustaz kan? Boleh. Betul. Sebab tu ada orang tanya saya. Ada orang tanya saya. Ada orang tanya saya, dia kata kenapa ada orang lelaki yang jadi macam perempuan? Saya kata asasnya orang lelaki macam ni lah. Macam orang lelaki ni dia kasar, dia tegak. Pasal memang Tuhan cipta fitrah dia macam tu. Orang lelaki ni jadi ketua. Orang lelaki kena jaga, kena lindung orang perempuan. Orang lelaki jadi wali. Itu banyak yang kita faham tu. Tapi kenapa ada orang lelaki yang lembek, lemah? Contoh, saya kata sebab dia istiqamah berubah. Maknanya itu bukan fitrah dia, tapi dia asalnya bukan. So ini adalah di pemikiran dia lah maknanya kan. Sebab kalau akal dia ubah, itu betul. Dia ubah lama-lama, mindset dia berubah. Ya. Subhanallah. So ianya pun bergantung juga dengan background factor, siapa dia sekeliling, semua tu memainkan peranan juga. Betul. Sebab tu saya sebut istiqamah tu. Dia bila lama kan, bila kita tanya, contoh ada orang kenapa dia jadi lelaki yang lembut, contoh dia kata sebab dia memang hidup dalam rumah dia, semua adik-beradik semua perempuan, semua barang permainan perempuan, baju pakai baju perempuan, contoh. Istiqamah, dia berpanjangan, konsisten. Itu yang lama-lama boleh berubah. Okey, macam yang kita cerita tentang tadi nak ubah karakter tu kan Ustaz kan. Sebenarnya kalau tak silap saya dalam Quran dia sebut yang kita kat dunia ni kan sementara aja, dan juga saya tak ingat ada satu ayat tu yang dikatakan kita ni sebenarnya, sebab tu ada ayat-ayat kat luar tu yang dikatakan kita pelakon saja di atas muka bumi ini. Maknanya maknanya kita ni sebenarnya apa saja yang kita punya karakter, attitude ni sebenarnya dia cuma dia boleh berubah, dan sebenarnya boleh tak susah sebenarnya nak ubah. Betul. Bergantung kepada otak kita dan bagaimana kita nak ubah kita punya karakter untuk menjadi lebih baik, contohnya kan. Ataupun dalam kita cakap kalau berpasangan tu, kalau lelaki tu kata dia tak romantik, dia macam ni, tapi sebenarnya dia boleh ubah. Sebenarnya sangat mudah untuk berubah tu. Dengan betul, ilmu, Ustaz? dengan ilmu. Okey, subhanallah. Mungkin Ustaz boleh ni kupas sikit, dengan ilmu tu maksudnya macam mana? Sebab tu saya kata tadi, dia baik satu syarat untuk kita jadi orang baik ni baik. Yang kedua kena cerdik tu kena ada ilmu. Cerdik yang tadi ni. Cerdik tu kena ada ilmu.
Ramai orang baik, orang bagus. Contoh profesor lah kita sebut. Profesor ni orang bijak kot kan. Dia dekat universiti dia orang paling bijak, orang paling berilmu lah. Tapi bila dia cakap dengan cara profesor dia buat pembentangan akademik depan budak 3 tahun, budak tu pun cakap profesor ni bodoh. tak cerdik. Padahal baik, bagus, kualitinya bagus. Sebab itu dia baik dan cerdik tu perlu. Cerdik ni maknanya kena ada ilmu lah. Sebab itu Allah sebut nak berjaya di dunia kena ada ilmu, nak berjaya di akhirat kena ada ilmu, nak berjaya dunia akhirat pun kena ada ilmu. Sebab ilmu ni penting. Islam turun asas dia ilmu. Sebab itu ayat pertama kita pun cerita tentang belajar sebenarnya. Iqra, kemudian Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, nulis pula. So dia penting, belajar tu penting. That's why saya dalam buku saya tulis tentang karakter yang menjadi fitrah. Sebab itu sebenarnya karakter yang asas dan yang tak berubah. Kalau kita kata orang perempuan suka makan ayam goreng, tak sama. Sebab benda tu pun saya ingat kita zaman sekolah dulu makanan favourite kita pun lain. Bila dah masuk universiti pun dah makanan favourite lain. Lagilah kalau orang tu dah pergi ke Amerika belajar, takkanlah nak makan benda-benda makanan kampung lagi kat sana. Contoh dia boleh berubah. Tapi karakter asas yang fitrah. Kita rujuk dalam saya baca banyak buku-buku tentang fitrah lelaki dan perempuan yang ditulis oleh pakar-pakar psikologi kita. Dr. John Gray, dia tulis Mars and Venus. Saya rasa itu buku top saya ada buku best. tu kat sini. Itu maknanya dah baca lah tu. Mana bukunya? Itu multi-billion best selling dunia kan. Kita kadang-kadang kita tulis buku baru je nak laku 10 naskah. Tapi ini orang pakar-pakar lah. Bila dia buat kajian dia tulis pasal lelaki perempuan. Alan and Barbara Peace dia tulis buku tentang lelaki perempuan. Diorang ni bila dia tulis buku-buku ni dia buat penemuan orang lelaki dan perempuan ni dia ada satu karakter fitrah, karakter asas yang mana lebih kurang dengan semua orang. Bila saya baca buku ni dan saya refer pada Quran, pada hadis, sebenarnya Allah dah bagi tahu. Allah bagi tahu tentang ciptaan kita. Orang lelaki ni dicipta macam ni, orang perempuan dicipta macam ni. Dan Nabi pun dah sebut banyak-banyak dalam hadis-hadis. Cuma kadang-kadang kita baca Quran, baca hadis ni kita ambil makna secara luaran, secara umum gitu kan. Bila kita kaji detail baru kita jumpa. So Rasulullah sebut orang lelaki ni asas fitrah dia. Dia bercakap lebih banyak menggunakan akal. Rasulullah kata, nak tak aku bagi tahu pada kamu kenapa orang lelaki lebih daripada orang perempuan? Sebab ada orang perempuan tu sahabat Rasulullah ni dia macam tak berapa happy lah. Rasulullah macam diskriminasi pula kata orang lelaki lebih daripada orang perempuan. Rasulullah kata sebab orang lelaki akal dia lebih tinggi, lebih banyak. Orang lelaki ibadah dia lebih banyak. Orang perempuan ni tak puas hati juga. Dia kata macam mana pula orang lelaki lebih banyak ibadah? Dia kata sebab orang perempuan ada cuti. Dah KO lah. Dah 1-0 lah tu. Kalau dibandingkan lelaki dan perempuan yang sama-sama buat ibadah. Kalau lelaki yang tintong ibadah dia tak boleh nak compare lah kan. Taklah. Tapi orang lelaki ni dia lebih banyak guna akal. That's why dalam Islam Rasulullah ajar kita suami isteri ataupun dalam rumah mak dengan ayah yang buat keputusan. Sebab orang lelaki dia banyak guna akal. Ada pula orang kata orang perempuan ni maknanya tak bijak ke apa, tak ada ke? Bukan. Saya jumpa benda ni untuk mudah faham dalam ilmu psikologi. Orang perempuan dia bijak tapi bijak dekat emosi. So dua-dua kita panggil cerdas kan, kecerdasan emosi, kecerdasan akal. Dia asas dia dua ni lah. IQ, EQ ni asas lah. Yang lain tu nanti kita sembang pasal lain. BQ, PQ, macam-macam lagi. Tapi IQ dengan EQ, orang perempuan dia lebih dominan EQ. Cerdas dia lebih kepada emosi. Orang perempuan, orang lelaki lebih cerdik
I. Sebab tu orang lelaki bab emosi dia fail. Jadi kita tak nak bergaduh, Allah cipta tu cantik dah, saling melengkapi. That's why bila sebab tu kena dipasang pasangan tu kan Ustaz? Ya, sebab tu Islam syariatkan kahwin lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki wahara dunia. Dua-dua IQ. Dua-dua ikut logik, letih hidup nanti. Pasal cantik Allah ciptakan kita. That's why bila kita faham yang tu, nampak tak kita mudah nak tackle karakter suami kita. Dengan suami aku lelaki, aku kena cakap lebih logik. Aku kena bercakap lebih banyak guna akal bagi dia mudah faham, bagi dia happy. Orang lelaki pula bila cakap dengan isteri, aku kena tukar tune dia tu, tukar pada ala-ala emosi sikit. Ala-ala emosi. Dia bila orang perempuan ni, bila suami dia touch emosi dia mudah lembut pun. Ada orang kata isteri kuat melawan. Sebenarnya cuit hati je. Orang perempuan saya jumpa pun, saya tanya, saya buat survey, kita bukan nak melawan sangat, cakaplah baik-baik, macam tu je nanya. So itu pergi balik tadi, dia kena cerdik dalam berkomunikasi, kena faham. Sebab tu pentingnya ilmu. Betul. Dan ini karakter asas. Adalah beberapa akal dengan emosi. Contoh kalau kita tengok orang tarikan, contohnya tarikan orang lelaki ni, dia tengok perempuan, dia lebih tertarik pada kecantikan. So orang perempuan yang faham lelaki suka dia cantik, jadi cantik lah kat rumah. Sepatutnya lah kan, kat rumah jadi cantik pasal suami kita lelaki. Orang perempuan pun itu kita nak tackle bila kita faham karakter dia. Kadang-kadang kita duduk bercakap kecoh. Suami saya tak suka duduk rumah lah, suka keluar je dengan kawan-kawan. Sebab mungkin kita yang kena ubah. Yes, mungkin dia duduk tengok dekat rumah kita tak berapa cantik mana. Dekat luar kat kedai banyak orang cantik. Itu masalah dia. Dan orang lelaki pula dia ada berpasangan lah, Zura. Dia bukan sebelah pihak je. Orang lelaki pula dia perempuan dia suka suami dia lelaki yang romantik. So kena paksa sikit lah, kena ubah lah sikit. Ubah karakter supaya membahagiakan pasangan. Tapi saya tak ubah sikap saya yang akhirnya saya kata aku kena jadi lembut, kena jadi tak sampai tahap tu ya. Kita membahagiakan pasangan kita. So sama juga, ada orang lelaki dia kata perempuan isteri dia suka melawan, suka merajuk tak tentu pasal, super romantik. Saya rasa susah juga orang perempuan nak merajuk kalau tengah romantik. Kan? Jadi masing-masing kena pandai lah, kena cerdik ilmu, kena cerdik dalam komunikasi, memahami pasangan dia. Yes, dan itu ilmu memahami karakter sebenarnya. Ilmu memahami karakter. Kadang-kadang kan sudah banyak salah faham pasal benda-benda simple macam ni je. Perangai masing-masing. Benda tak ada apa sebenarnya kadang-kadang. Tak ada apa. Kita salah faham, lepas tu sedih seorang-seorang, rugi nama dia. Lepas tu dia bertimpa-timpa. Hari ni simpan, besok simpan, lepas tu meletup. Betul. Bersambung-sambung dia panggil bodoh berganda-ganda dia panggil. Bodoh berganda. BBB tu nama. Bodoh berganda. BBG. Maknanya kadang-kadang bila orang gaduh, meletup tu sebenarnya tak ada apa masalah. Tapi bila dia simpan, dia BBG tadi tu. Jadi meletup, kadang-kadang meletup pun pasang kita tak tahu meletup. Kenapa? Dia pun heran lagi. Dah meletup tapi tak tahu lagi. Betul. Saya berdepan dengan ribu-ribu kes yang berlaku antara pasangan ni. Saya buat kesimpulan dalam buku saya kata akhir sekali yang paling banyak ialah berlaku salah faham. Faham. Ya, bukan kesalahan sebenarnya. Ya, ramai yang datang mengadu gini, jumpa kita dah kena pukul, dah kena apa dah, bila kita semak balik apa yang berlaku kan, asal usul dia salah faham. Saya selalu bergurau lah, saya kata kita ni suami isteri banyak yang salah faham. Yang kita bawa pergi ke mahkamah syariah, itu kalau ada kesalahan. Yang mahkamah tempat orang salah, tapi rumah tempat orang salah faham. Duduk rumah, tambah ilmu dan betulkan karakter kita untuk sesuaikan dengan karakter pasangan kita. Cantik hidup kita. Sebab bila kita faham kan, sebenarnya kita boleh happy tau. Kita boleh redha. Saya orang lelaki. Saya tak suka perempuan beletek. Saya tak suka perempuan beletek.
Dan perempuan kalau tak boleh bercakap banyak, dia stres, ya. Dia kena dia nak lepas. Kadang-kadang orang perempuan tak perasan benda ni. Dia kata, saya bukan jenis suka cakap banyak. Tapi bila tanya suami dia, iyalah, dia kata tak cakap banyak. Bila compare dengan lelaki lah. Kan sebab dia compare dengan diri dia sendiri. Dia compare dengan lelaki baru kita nampak perasan. So orang perempuan, kita tak suka dia cakap banyak. Tapi bila kita dah ada anak dah besar, anak nak pergi asrama, nak pergi sekolah, rupanya masa tu kita perlukan orang perempuan. Sebab saya dengar kan? Ustaz cerita dekat TV. Ya, betul. Sebab banyak sangat benda yang dia boleh tolong kita. Kita tak mampu nak bercakap, nak bagi nasihat macam-macam. Nasib baik ada mak dia. Itu sebenarnya bila kita faham, kita mudah reda dan kita happy sebenarnya. Saya selalu saya sebut dalam buku saya, memahami fitrah, hubungan indah, dan kita hidup kita pun lebih meriah sebenarnya. Sebab kalau kita tak faham, kita nak marah je kerja kita. Orang perempuan pun dia nak marah bila lelaki tegur direct. Janganlah buat macam tu. Kan kalau jangan buat macam tu, nampak bodoh kalau buat macam tu. Itu bahasa orang lelaki. Tapi orang perempuan dia kata cakap kat dia bodoh lah tu, padahal suami tadi cakap jangan buat macam tu, nanti jadi bodoh. Tak payah buat lah sebenarnya. Simple. Kalau duduk rumah sewa orang lelaki tak apa, cakap macam tu. Tapi bila dengan isteri kita kena ubah. Cakap dengan hati dia, dengan emosi dia. Menggunakan emosi. Sebab betul. Tu kalau kita tengok lelaki-lelaki ni Ustaz, lelaki-lelaki ni tak ada gaduh. Tapi kalau perempuan mudah sangat nak bergaduh. Sebab dia ni bermain dengan emosi. Kalau lelaki ni guna akal. Okey, saya tak cakap apa-apa, itu pengakuan daripada perempuan sendiri. Betul, kita tengok kat luar sana kan, biasa betul. Macam tu. Itu namanya fitrah, karakter asas. So bila kita faham yang tu, ada orang ramai juga tanya saya, dia kata, kerja dekat pejabat kan, asyik bergaduh je dia. Bukan bergaduh, asyik kecil hati je dia kata. Saya kata, berapa orang kerja kat pejabat? Dia kata ada 10 orang dalam pejabat. Berapa ramai lelaki? Semua perempuan. Saya kata, itu biasalah. Sebab dia cara pemikiran tu kita perlu faham. Orang lelaki, karakter dia cara dia berfikir, dia akan melahirkan karakter dia fikir mudah, dia fikir simple. Ada seorang satu buku saya baca, pakar otak, pakar neurologi ni, dia kata otak orang lelaki dia bekerja satu kubik satu masa. Otak orang lelaki dia ada kubik, lepas tu kubik tu satu je terbuka satu masa. Sebab tu orang lelaki dia tak boleh fikir banyak satu masa. Dia fikir satu benda fokus. Fokus. Cuba cakap banyak agenda dengan suami kita. Kejap lagi kena marah. Try, tak percaya. kita suruh dia drive. Lepas tu dia tengah cari jalan, contoh ya. Dia pun baru je drive kawasan tu, dia tengah cari jalan. Lepas tu kita tanya macam-macam. Ya. Bila nak beli perabot, rumah kita tu ada tandas bocor sikit, bila nak baiki. Cuba tanya macam-macam kat dia. Anak sekolah yuran bila nak bayar. Ya. Masuk tajuk ketiga, silat dia kata boleh tak diam ataupun tidur. Senang. pasal orang lelaki itu cara dia, dan dia ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Orang perempuan, dia kata cara orang perempuan bekerja, otak dia sekaligus. Sebab itu semua dia boleh fikir banyak. Yes, multifunction. Orang perempuan dia sukalah bila bab ni dia rasa macam itu kelebihan dia. Memang kelebihan multifunction. Dia boleh buat kerja banyak satu masa, dia boleh fikir banyak satu masa, dan suami appreciate lah benda tu. Ya, sebab tu isteri kita dia boleh tidurkan baby sambil dia masak cokodok kat dapur. Tengah-tengah tu dia tengah WhatsApp kat suami juga. Suami tak percaya kadang-kadang. Tengah buat apa tu? Tengah tidurkan baby, lepas tu tengah masak cokodok, tengah basuh baju juga. Ya, suami kata, yelah, ya, buat kerja yang mana satu. Dia boleh buat. Tapi isteri pula yang toleransi, bila faham karakter suami dia, janganlah minta suami tolong buat banyak kerja satu masa. Kesian dekat dia. Kalau lelaki ni kita kena bagi dia list satu. Orang perempuan yang memahami macam tu lah. Betul lah tu. Sebab itu masa PKP ni kita jumpa ramai ketua-ketua keluarga pergi beli barang.
dia ikut barang, dia tengok apa barang nombor salah. Lepas beli satu tanda. Kita kata, apa suami macam tu, lemah betul. Memang itu kelemahan dia. Itu kelemahan dia. Satu-satu dia katakan satu-satu dia tu pun salah juga sebenarnya. Itulah dia. Sebab bila kita memikirkan karakter yang kelemahan karakter pasangan, kita akan frust. Tapi kalau kita fikirkan kelebihan yang ada pada dia yang tak ada pada kita akan appreciate. Dia sebenarnya kita kena appreciate je sebab setiap satu tu dia compliment. Kita perempuan macam ni, lelaki macam ni. Ni pun ada kaunselor daripada UiTM Johor cakap ayat Prof tu betul tau, dia kata. Terbaik, sweet, best ni. Jadi untuk berjaya di dunia dan akhirat perlu ada ilmu. Dan saya mohon siapa-siapa yang sedang view ni, kalau ada soalan boleh tanya soalan. Star Prof ni ada kat sini. Satu ni saya nak tanya soalan ni satu. Kan cerita tentang bila cerita tentang ilmu ni kan, ilmu ke ustaz. Sekejap ustaz tak apalah yang mana lah yang keluar. Bila kita cerita tentang ilmu ni kan, ada orang kata kita apa-apa balik kepada Quran dan hadis. Memang kita sentiasa Quran dengan hadis, kita punya rujukan. Dan dia menolak yang lain. Boleh ke macam tu? Kita menolak maknanya kita ilmu-ilmu lain tak perlu. Cuma Quran dan hadis. Saya pun ada dengar macam ni. Sebab sebenarnya bila saya cakap, saya share ni, saya kata ini ilmu psikologi. Ini ilmu memahami manusia. So ada jugalah yang cakap, Ustaz, apa lagi perlunya ilmu psikologi sedangkan kita dah ada Quran dan hadis? Ya, betul. Saya jawab jawapan pendek lah. Pasal dia tanya pendek, saya jawab pendek. Saya kata dalam Quran, dalam hadis syarat dengan ilmu psikologi. Rasulullah sendiri pun adalah pakar ahli psikologi. Ya. Sebab itu Rasulullah berjaya. Ya. Kita kadang-kadang kita salah faham. Kita kata Quran dengan hadis. Ilmu lain kita tolak. Sebenarnya ilmu dalam dunia ni semua balik kepada Quran dan hadis. Tinggal lagi kita jangan canggah Quran dan hadis. Itu je. Ya. Bila Quran dah cakap macam tu, itulah. Tapi banyak sebenarnya ilmu yang dalam Quran suruh kita yang kaji. Kita kata ilmu sains. Untuk kuasai hidup dalam dunia, kehidupan dalam dunia ni, ilmu sains adalah ilmu Quran. Quran tu saintifik. Bila sekarang contohlah kita orang terutamanya, saya tak nak sebut spesifik, tapi orang yang so called berpegang kepada agama, kadang-kadang mudah buat keputusan menghukum orang. Ini bila kita sembang-sembang, ramailah orang cakap kita. Dia tanya, dia kata, Ustaz, orang ustaz ni, dia kata. Saya kata lebih kurang macam tu lah. Dia kata ustaz ni memang suka kata orang ni. Saya pun macam setermenung lama, saya fikir sebenarnya betul. Bila kita tidak menggunakan kaedah saintifik untuk menilai satu-satu benda, kita akan mudah menghukum tanpa asas. Kadang-kadang kan kita tengok ada orang tu, dia tu nampak macam tak baik kan, dia tu tak boleh, mana boleh cakap macam tu. That's why kita dalam ilmu psikologi ni, kita ada macam-macam instrumen nak nilai tu. Ya. That's why saya sebenarnya bidang saya, Azura, bidang saya psikometrik. So dia menilai manusia menggunakan kaedah saintifik lah sebenarnya. Kita kena ada base saintifik tu. Nak kata ke orang, kena ada bukti ni dulu, metodologi dia, baru kita boleh buat kesimpulan. So dia tak semudah tu cakap kasar, ni tak baik, orang tak baik. Belum. Ya. Dia cuma orang yang bercakap kasar, itu saja. Bab lain mungkin dia baik pada kita. Sebab itu kalau orang faham ilmu psikometrik ni, ilmu memahami manusia menurut pandangan ataupun kaedah psikologi, kaedah saintifik, saya rasa dia akan lambat kata ke orang. Sebab semua orang baik pada kita. Yang kita tak tahu. Ya. Kita jumpa orang tak puasa Ramadan. Mana tahu dia tak baik. Orang tak puasa Ramadan boleh jadi orang sakit. Boleh jadi orang uzur. Ya. Apa uzurnya dia lelaki? Banyak uzur orang lelaki juga. Ya. Kita cepat tahu menghukum. Sebab apa? Sebab kita rasa, kita dah rasa kita ikut Quran dan hadis dah tu. Siapa yang tak puasa, itu orang jahat. Tak. Ya. Kalau kita tak puasa, yes, kita orang jahat. Pasal kita tahu sebab apa kita tak puasa. Untuk menghukum orang,
cukup susah. Kena ada banyak bukti. Sebab tu ramai orang datang jumpa saya tanya masalah suami, masalah isteri. Kadang-kadang balik kosong macam tu je. Tak ada keputusan. Sebab dia kata, Ustaz, apa hukum isteri saya keluar rumah, Ustaz, tanpa izin saya? Saya kata, kenapa dia keluar rumah? Saya pun tak tahu, Ustaz. Dah kalau tak tahu, tak payah hukum apa-apa. Sebab kalau dah tak tahu nak cakap apa. Kita nak juga hukum orang. Dia kata, kena tahu ke? Saya kata, kena tahulah. Saya rasa dia nak pergi beli gula kot, Ustaz, kat kedai. Saya kata, apa masalahnya kalau pergi beli gula? Dia nak buat apa gula tu? Dia nak buat air. Apa masalahnya dengan buat air? Yang kau tak izin, kenapa? Banyak persoalan dulu, banyak persoalan. Akhirnya dia kata, maknanya tak salah lah kan? Saya tak kata siapa salah, siapa betul. Cuba fikir balik. Buat apa kita nak salahkan dia ke nak salahkan kita? Cari yang betul dan kita hidup sama-sama. Tak apalah kalau macam tu, dia kata. Sebab kita sibuk kadang-kadang nak cari salah orang. That's why orang kata kita ni, terutama orang Islam ni, orang yang beragama, orang yang agamanya betul asasnya, tapi kita mudah menuduh orang, bergaduh sama sendiri. Kita tuduh orang tu salah, orang ni salah. Akhirnya semua orang Islam jadi salah. Padahal kita lah yang rugi, akhirnya hilang orang Islam. Orang tu kata kita Islam salah, kita kata dia Islam salah. Padahal banyak yang betul dan kita boleh synergize sepatutnya. Betulkanlah, yang salah sikit-sikit betulkanlah. Sebab tu saya kata tadi, bab akidah saja, akidah je yang tak boleh berkompromi. Bab ibadah boleh kompromi sebahagian, bab akhlak lagilah. So nak kata orang karakter orang tak baik macam susah. Ya. Orang Melaka, saya tak perasan hari tu jumpa kawan saya orang Melaka. Jumpa kat kedai, dia jerit lah, yelah kita baik dekat universiti dulu kan. Bila jumpa tu dia jerit, "Oi, Makno, lahabau," dia panggil. Saya pun macam tengok daripada jauh, saya cam lah, saya kenal lagi dia. Ni orang Melaka, saya kenal dia. Saya pun pergi dekat dia, saya kata, kau apa hal? Lahanat. ada orang tanya saya, boleh ke cakap macam tu? Saya kata, saya tak cakap kat orang, saya cakap kat dia je. Sebab dia orang Melaka dan dia cakap saya lahabau, saya cakap dia lahanat, lepas tu kita orang salam berpeluk, mesra. Hanya orang yang faham saja. Orang Terengganu tak faham. So mana itu dia pergi balik sebab itu berkaitan dengan culture dia. Yes. Bila kalau tanya orang Melaka, apa makna lahabau? Mesra. Bukan dia menyumpah orang. Ada yang tegur saya ni, yang kawan saya yang tegur saya, dia kata aku tak setujulah, dia kata sebab benda tu tak baik. Cakap benda tu kasar, tak baik. Saya kata cuba kau renung balik dalam budaya orang Kelantan pula. Sebab dia orang Kelantan lah. Saya kata cuba renung dalam budaya orang Kelantan pula. Saya pun faham, saya duduk sebelah je Kelantan pun. Kita selalu cakap bengong-bengong dekat orang. Apa makna dia? Kadang-kadang tak ada makna pun. Kan? Kadang-kadang orang Kelantan bila cakap bengong, tak ada makna pun. Dia nak tambah kemesraan je. Itu ayat dia just bercakap je. Macam saya pun sebelum ni saya selalu ke Terengganu, Ustaz. Kat sana, saya mula heran. Apa hal mereka ni selalu cakap bodohmu, kan? Bodohmu tu saya bodoh. Tapi sebenarnya itu cuma menunjukkan kemesraan, ayat yang tidak ada makna. Tak ada makna. Dia tengok intonasi. Ada kalau dia cakap ini adalah perbuatan yang bengong. Itu mungkin makna lain. Itu makna lain. Ataupun bila kata perbuatan ini adalah satu perbuatan yang bodoh. Itu mungkin makna dia lain. So bila kita memahami, sebenarnya kita akan jadi lebih bijak. Allah suruh kita berjalan. Islam tu sesuai untuk semua orang, bukan bahasa kita saja yang paling betul. Ni kadang-kadang nak faham, bila kita faham behavior, kita faham budaya, kita faham karakter ni, kita hidup lebih tenang lah. Tak ada gaduh-gaduh. Lebih harmoni kan? Prof? Betul. Tak payah nak salah-salahkan orang. Betul. Lebih baik kita memahami daripada kita menghakimi. Lebih baik memahami. Lebih baik cuba memahami. Saya ni sebenarnya tulis ni apa yang Prof cakap ni. Allah daripada saya kena buat sekali lagi. Saya dengar Azura pula cakap saya nak banyak tulis pula. Allah Akbar. Ini sesi saya belajar daripada Prof kan. Jadi saya kena konsekuensi je. Ya, konsekuensi je, insya-Allah. Sebab saya banyak belajar bila
Azura selalu sebut kita boleh ubah karakter kita sebenarnya. Macam malas. Malas tu mungkin sikap manusia. Ada je sifat manusia. Malas, apa lagi sifat manusia ni mudah lupa. Tapi Allah suruh kita, kalau orang yang menghafal Quran, ingatan dia akan jadi kuat. So untuk ubah karakter asal manusia yang mudah lupa tu, kita boleh upgrade diri kita sebenarnya. Sama juga kita belajar tulisan kan. Orang tulisan macam ni pasal dia nampak tangan pun dia tertutup. Tangan dia kan. Cuba ikut Nabi. Nabi bercakap tangan terbuka. Lama-lama kita biasa. Mungkin itu adalah training untuk kita mengubah diri kita, mengubah sikap kita. Saya menarik sebenarnya. Ilmu karakter ni menarik. Cuma kita kena open tengok. Ada seorang ni cakap Masya Allah luasnya ilmu. Betul. Lebih baik memahami itu membawa keamanan. So kita kena faham. Sebab tu tajuk ni sangat sesuai. Sebab bila kita kenal, kita boleh ubah mengikut siapa di depan kita, siapa sekeliling kita. Dan ini pun termasuk juga kan Prof, sebab bila kita bersama dengan yang lain ni, kita faham yang tentang kita, connection kita kepada Allah, hablum minallah. Kan, itu cerita tentang api. Tapi hablum minanas ni, kita nak memahami sekeliling dan kita nak sebarkan je kebaikan. Mana kita nak faham dia. Oh, tiba-tiba ada budak nangis ya. Betul. Bila kita faham, kita lebih mudah untuk hidup bersama dan kita lebih mudah menepati apa yang Rasulullah suruh untuk membahagiakan orang tu. Subhanallah. So kita tak mampu nak ubah. Kita tak mampu nak ubah kita. Lebih mudah kita ubah kita. Kita tak mampu nak ubah orang. Kita lebih mudah ubah kita untuk membahagiakan orang. Dan insya-Allah orang yang bahagia dia akan mudah berubah juga untuk membahagiakan kita. Makna kita yang kena bahagia dulu ni. Kita kena bahagia. Kemudian bila kita bahagia, kita cuba treat orang, kita cuba dengan orang lain tu, kita kena jadi bahagiakan dia pula. Bahagiakan dia pula. Dan dia pula akan berubah insya-Allah. Bahagia untuk dikongsi. Macam mana saya nak bahagiakan orang, saya sendiri tak bahagia. sebab itu bila kita negatif, orang happy pun kita rasa nak marah. Sebab itu dalaman kita. Dia bergantung kepada kita. Ni ada satu soalan Prof. Apa pandangan Prof bila ada yang bercakap kita je yang nak kenal dan faham dia, dia pula tak nak faham dan ubah. Okey, soalan ni selalu dah orang tanya sebenarnya. Asyik kita je yang kena faham dia. Bila dia nak faham kita tak tahu. Sebenarnya saya cakap macam ni je. Itu je yang kita boleh buat sebenarnya. Itu je yang kita boleh buat. Sebab kita tak boleh nak buat orang faham kita. Kita nak faham orang, kita boleh ubah kita. So, kita ubah kita je. Bila dia nak faham kita pula, itu hal dia. Tetapi saya kata kalau macam yang kita sebut tadi, kalau kita membahagiakan dia dengan betul dan istiqamah, sebab orang ni kadang-kadang contohlah kalau nak hilangkan kepercayaan orang, tak perlu 2 minit, seminit pun cukup. Tapi nak mengembalikan semula kepercayaan mungkin bertahun-tahun. So susah. Kan? Jadi bila kita kata asyik kita je faham dia, bila dia nak faham kita tak tahu. Saya kata cubalah faham dia, cubalah bahagiakan dia. Berapa lama? Mungkin bertahun-tahun, dan mungkin ada setengah kita pun sebenarnya dengan kawan-kawan kita dah meninggal dah, baru kita faham kadang-kadang. Itu yang bahaya tu. Sebab tu sangat penting, baik, dan juga yang sangat penting cerdik. Dan cerdik ni kena ada ilmu. Itu kesimpulan kita. Ini ada seorang ni, kaunselor sahabat kaunselor daripada UiTM Pasir Gudang ni, Prof. Siap, jom jemput Prof untuk program kerohanian kat sana. Bonda Su ya. Okey. Ya, ni syukur Alhamdulillah dapat ibu bermanfaat. Subhanallah. Jadi ni tadi Cik Puan Fahada ni faham pasal tentang bagaimana kita tak perlulah nak ubah orang, kita kena ubah dulu kita. Betul. Cuma berapa lama istiqamah je lah sampai masa dia akan berubah. Ya. Bila kita istiqamah, insya-Allah Allah bantu. Ya, bila kita tanya kita pun contoh kalau ada orang tu kita nak marah dekat dia, contoh
tapi dia selalu buat baik kat kita, dia selalu senyum kat kita, dan dia tak buat benda yang menyakitkan hati kita. Saya rasa kita pun lama-lama serba salah nak teruskan marah tu. Ya, sebab kita jadi lembut lama-lama. Kan? Mungkin tak lama pun sebenarnya. 2-3 hari ataupun 2-3 minggu kita pun jadi terfikir sendiri. Macam itulah juga orang lain pun. Ya, kita jangan buruk sangka kat orang. Sebab kita pun mungkin lebih teruk pada orang lain pun. Orang lain mungkin lebih baik pada kita. Ini saya suka ada satu ayat, saya tak tahulah betul ke ayat ni, mungkin Ustaz boleh betulkan sama ada ianya sahih ataupun tidak. Yang dikatakan kata-kata daripada Umar Al-Khattab, andai kamu keluar rumah, anggaplah semua orang di kelilingmu baik kecuali dirimu. Saya rasa itu kata-kata Sayyidina Umar. Sebab sama ada, saya tak silap sama ada kata-kata Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Ali. Tapi dia adalah kata-kata hikmah seorang sahabat yang bila kita keluar rumah, kita kena positifkan minda kita yang semua orang adalah baik. Dan kalau nak lebih bagus, sebenarnya ambil hadis Rasulullah yang lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Rasulullah satu ketika dia turun daripada rumah, keluar rumah dia, ada seorang sahabat tunggu. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada berita nak bagi tahu. Rasulullah kata, berita apa? Dia kata, ada cerita, ada orang bercakap tentang kamu. Rasulullah kata, tentang aku, tentang baik atau tentang tak baik? Dia kata, tentang tak baik. So apa Rasulullah jawab? Pergi, macam seolah-olah macam pergi berambus daripada aku. Contoh macam itulah. Pergilah daripada aku sebab aku tak nak keluar rumah dengan ada dalam kepala aku buruk sangka kepada orang. Maknanya kita kena keluar rumah positif. Semua orang baik. Dan saya pula, saya buat ayat untuk saya sendiri. Semua orang yang aku jumpa adalah orang baik sehinggalah dia mengesahkan yang dia jahat. Walaupun dia jahat pun dia masih boleh berubah menjadi baik, kan? Masih boleh berubah, tapi kalau dia dah sahkan yang jahat tu, itu je lah. Dia bukan menyebabkan dia keseluruhan jadi jahat pun. Maknanya jahat dia kepada satu-satu. Contoh kalau dia jahat, contoh dia menagih. So menagih lah, tapi jangan hukum keseluruhan dia. Sebab saya jumpa ada orang yang, contohlah, saya jumpa ada orang yang tak menutup aurat, kan? Dia tak menutup aurat. Tapi saya bagi pujian pada dia. Saya kata dia ni bagus. Pelajar saya, pelajar dalam kelas. Happen dalam kelas ni semua pakai tudung, semua tutup aurat, yang perempuan, yang lelaki pun tutup aurat lah. Tapi bila ada seorang yang tak tutup aurat ni, dia buat assignment TikTok. Test terbaik. Apa lagi? Dia punya presentation memang power. Ya. Final memang dijawab bagus. Akhirnya dalam kelas tu dia seorang dapat A+. So bila ada yang tanya, kenapa sedangkan kita mengajar agama, ya, tiba-tiba ada yang tak pakai tutup aurat dapat A+, yang lain tak dapat A+. Saya kata markah untuk assignment, untuk exam, untuk ujian dan untuk presentation. Markah tak ada, dalam markah kita tak ada untuk pakaian. So kita kena clear. Jangan sebab dia tak tutup aurat, dia jawab bagus, wah aku tak sukalah dia ni tak tutup aurat, tolaklah markah, tak boleh. So kita kena clear. Itu dah bias dah. Ya, ini namanya psikometrik ni. Dia kena ada dia punya variable yang khusus. So bila kita kata ke orang, kita tak kata keseluruhan tau. Orang tu tak cukup solat 5 waktu. Itu je. So kalau soalan lagi sambung, adakah dia dikira orang jahat? Oh, tu saya tak tahu. Sebab dia memang tak cukup solat 5 waktu. Itu je. Orang dia puasa tapi dia mengata ke orang. Okey, mengata ke orang tu berdosa tapi puasa dapat pahala. Maknanya kita pegang yang satu lah. Kalau dia yang tak baik yang tu, itu saja. So kita tak boleh generalizekan yang tak lain. Boleh, contoh disebabkan, oh kau tak pakai tudung, kau masuk neraka, kau banyak dosa. Kalau tidak, kalau macam tu sebenarnya semua orang jahat dan kita paling jahat lah. Sebab kita paling banyak salah. Cuma orang tak tahu je. Ada seorang ulama dia kata, yang paling banyak berdosa, yang paling banyak salah, yang paling jahat dalam dunia ialah aku. Ini ulama ni. Ialah aku. Cuma aku banyak mendapat bantuan Allah menutup keaibanku. Saya pun sebut kat diri saya sendiri macam itulah.
Nah, kita paling jahat. Sebab kita tahu semua kejahatan kita. Yang orang lain kita tak tahu. Orang lain kita tak tahu. Cuma Allah tutup aib kita. Ya, Allah tutup je banyak orang tak tahu. Yang orang lain tu yang kita kata kita tahu sangat sebenarnya tak tahu pun. Dia tu suka kata kat orang lah, mana tahu? Tah dia mengigau. Mana macam kita tak tahu. contoh mana? Banyak macam-macam kemungkinan, Subhanallah. Banyak sangat ni, alhamdulillah ada komen-komen. Alhamdulillah dapat ilmu hari ni. Ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Mudah-mudahan sebab kadang-kadang kita kadang-kadang memang sangat, kenapa saya buat sesi-sesi macam ni adalah kita untuk berkongsi manfaat, sebarkan kebaikan, sebarkan ilmu. Sebab kadang-kadang ilmu ni ada yang setiap ilmu ni Allah bagi berlainan kan Ustaz kan? Betul. Jadi kita masing-masing kita kongsikan ilmu masing-masing, moga-moga kita dapat membantu yang lain juga. Wallahualam. Allah tutup aib kita. Allah ya satar. Ya satar. Okey. Okey, jadi kita pun dah pukul 11, mungkin ni Prof nak bagi kata-kata penutup untuk yang lain. Kalau sekejap je kan, bila sembang-sembang sekejap je. Betul, subhanallah. Saya pun tak tahu dah pukul 11 dah. Mudah-mudahan kita satunya pesanan ni untuk diri sendiri. Sebab bila kita bercakap ni, kita ulang-ulang balik supaya kita juga yang remind diri kita. Sebenarnya Zura, kita bila bercakap dengan orang, kita share dengan orang, kenapa ada orang kata kita kongsi ilmu ni kita bertambah? Sebabnya saya sendiri lalui bila kita lalui benda yang kita cakap dekat orang, kita berada dalam kasut dia, kita berada dalam masalah, kita pun sebenarnya down, kita pun sebenarnya sedih. Kenapa alamak teruknya aku kena macam ni, aku rasa down. Tapi masa itulah kita teringat balik yang kita pernah sebut, cakap dengan orang, kita duduk ulang-ulang, itu boleh menguatkan diri kita sebenarnya. Subhanallah. Penting kita berkongsi dengan orang. Siapa yang ada ilmu sebenarnya share lah dengan orang supaya biasakan benda tu diulang-ulang. Itu yang Allah sebut sebenarnya. Maknanya kita akan mengingatkan diri kita sendiri. Ya, dia benda berulang-ulang ni dia akan melekat lebih kuat. Sebab itu Quran sebut fazakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebenarnya mengingat tu dia memberi manfaat kepada orang yang beriman, orang yang percaya. Ilmu ni kesimpulan saya lah, ilmu ni dia ada 3 jenis. 3 level. Imam Ghazali kata ada 3 level. Satu level orang yang dia belajar, dia dapat ilmu, dia rasa dia tahu semua benda. Ini ilmu level 1. Ya, ilmu level rendah. Lepas tu dia sambung lagi belajar, dia belajar lagi ilmu, dia akan rasa ramai orang lain lebih pandai pada dia. Ini level ilmu kedua. Level ilmu ketiga, dia belajar lagi ilmu, dia mendalami lagi ilmu, sampai level ketiga, baru dia sedar sebenarnya dia paling tak pandai berbanding dengan orang. Allah. Siapa yang rasa macam dia dah tahu semua benda, maknanya dia baru level pertama, basic baru tu. Belum masuk level yang seterusnya lagi. Belum masuk level kedua, ketiga lagi. Dan itulah sebenarnya bila kita tengok, kita belajar dalam pengajian kita pun sebenarnya macam tu. Kita belajar bachelor, ijazah pertama, kita rasa macam dah tahu semua benda dah. Macam dah pandai dah. Ijazah kejuruteraan, macam-macam tahu semua. Tapi bila master, dia punya bidang dia sikit je, kecil. PhD lagi kecil sebenarnya. Lagi banyak ilmu, lagi luas ilmu. Mudah-mudahan lagi rasa macam banyak kita tak tahu. Banyak lagi benda nak kena belajar. Malu kat orang sebenarnya. That's why yang ada sikit tu kita sharekan, kita kongsikan. Mudah-mudahan dia jadi ilmu yang bermanfaat sampai bila-bila. Terutama yang kita bercakap hari ni pasal kita nak hidup dengan manusia. Yang Zura sebut daripada awal, hablum minallah satu, hablum minan nas. Kita nak hidup bersama-sama manusia, kita nak kenal karakter sama-sama kita, kenal karakter orang yang kita hidup bersama, nak ubah karakter, insya-Allah ya, kita akan jadi orang yang redha, bahagia, kemudian kita mampu bahagiakan orang dan orang akan membahagiakan kita. Itulah namanya bahagia membahagiakan. Mudah-mudahan. Subhanallah. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang nak dengar Dr. Azura cerita pasal macam mana nak terapi diri untuk mengubah karakter. Itu yang saya miss selalu tu, nak kena sambung balik nanti. Allah Akbar, subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Prof.
Prof Mahdia Dr. Muhammad Nur Muhammad. Saya sebut nama penuh ni. Terima kasih banyak sebab happy dapat jumpa. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi terima jemputan berkongsi ilmu hari ini. Ya Allah subhanallah, banyak juga kita dapat komen-komen kan. Terima kasih Prof atas segala ilmu. Suka penerangan Prof, jelas sangat. Dan juga kat sini banyak yang kita dapat untuk supaya kita nak cermin diri kita sendiri kan. Muhasabah diri kita sendiri. Jadi saya nak terima kasih kepada semua yang semua yang join Facebook Live ini, yang komen, yang like, yang share. Yang share ni mudah-mudahan kita juga dapat berkongsi ilmu dengan yang lain. Mungkin bukan kita yang berkongsi, tapi kita berkongsi platformnya kepada yang lain kan. Moga-moga Allah menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik, khalifah Allah yang lebih cemerlang InsyaAllah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.